buka sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan dua nikmat yang cukup berharga yang duduk menumpang atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan alhamdulillah kita rafakkan syukur pada Allah. Pada masa, saat dan ketika ini, Allah masih berikan lagi nikmat kesihatan kepada diri kita, yang moga dengannya dapatlah kita menambahkan amal taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada masa, saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di tempat yang baik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan kehadiran kita, Allah berikan jalan penyelamat sewaktu berada di alam barzakh kelak nanti. Kerana Nabi sebut, apabila kita semua ni pergi ke kubur kelak nanti, maka ada 5 pahala yang akan teman kita duduk bersama-sama di alam kubur nanti, alam nanti. Saat anak, bini, suami kita pakat balik. Dan sayang macam mana harta benda kita satu masa yang dahulu langsung tak ikut masuk ke dalam kubur nanti. Macam mana kita wasiat pun kat tukang gali kubur kita, saya takut anak beranak saya bergaduh nanti, harta benda semua ni masukkan sekali dalam yang lahat kelak. Akan dibuatnya oleh tukang gali kubur nanti. Maka masuklah kita berseorangan di dalamnya. Nabi sebut beruntung orang yang ada 5 amalan ni. Iaitu yang pertama, Nabi kata pahala bergerak ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni. Imam tu mungkin tuan-tuan naik kereta, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor dan sebagainya. Maka Nabi sebut
pahala bergerak ke rumah Allah ini akan duduk bersama-sama dengan kita di liang kelak nanti. Menjadi peguam bela kepada kita. Dan moga kehadiran kita ke rumah Allah pada saat dan bulan yang cukup baik ini, Nabi sebut juga bahawa mereka yang melazimi datang ke rumah Allah sewaktu kita semua ni lalu titian sirat kelak. Semua orang wajib lalu. Dan kita pun wajib percaya bawah titian sirat ni neraka Allah. Allah siapkan pengait-pengait untuk kait mereka yang tak layak pergi ke syurga, tengah-tengah lalu titian sirat ni jatuh masuk dalam neraka. Ada orang baru je letak kaki di titian sirat, tengok-tengok dah di depan syurga dah, sekelip mata je. Moga-moga Allah jadikan kita sebahagian daripadanya. Namun ada orang baru je letak kaki atas titian sirat, terus terjatuh masuk dalam neraka. Waliyazubillah. Ada orang yang dah lalu titian sirat ni 100 tahun lamanya, terhuyung-hayang di tengah-tengahnya sebab amalnya tak cukup, tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang dah 100 tahun juga lalu titian sirat ni, terhuyung-hayang dia, namun disebabkan rajin datang semayang di rumah Allah ni, Allah hantarkan malaikat, tetapkan kaki dia, dan akhirnya mudah terus pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga kelebihan ni Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Hadirin hadirat, kita bacakan sebentar tadi firman Allah yang mana lazim kita dengar pada hari Jumaat. Ada setengah orang kata, ni tangkal ni ayat ni. Kalau baca, sedap tidur lepas tu. Tok Hatib baca, Hatib naik naik ke member, lena orang, lagi sejuk ekon macam ni pula ni, Allah sedap ni. Ayat ni Allah perintahkan kepada kita untuk banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang kita nak cerita pasal selawat Nabi sebelum kita masuk isi dia. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebut kita semua apabila masuk ke dalam kubur kelak nanti, Nabi sebut kita masih mendengar lagi orang berada di atas kubur kita. Maka datanglah malaikat yang disebut Munkar dan juga Nakir. Dan sewaktu kita masuk dalam liang lahat nanti, semua orang mengiring. Tak ada orang akan baring meniarap ke, akan baring menelentang ke, tak ada. Pesanlah macam mana kita kat tukang gali kubur tu, barialah berapa, tetap juga semua kena ngiring. Nabi sebut, apabila datangnya dua malaikat ni, baik-baik kita tengah mengiring ni, maka kita akan menelentangkan badan kita, dan akhirnya kita bangun separuh badan. Seperti mana orang baru bangun tidur. Kaki melunjur lagi pada waktu tu. Kita tahu, malaikat Munkar Nakir ni bawa soalan. Yang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Soalan ni dah lama bocor dah. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Dan lain-lain soalannya. Namun orang ni, apabila dia dah menghadap kepada malaikat Munkar dan juga Nakir, malaikat Munkar Nakir tak tanya soalan yang kita tahu. Tapi malaikat Munkar Nakir ni tunjukkan satu gambar 3D pada waktu tu. Ditanya kepada si hamba Allah ni, kamu kenal tak siapa yang ada dalam gambar ni? Orang yang kena soal ni pula kata, wahai malaikat Allah, ni nabi aku baginda sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir kata apa? Wahai hamba Allah, disebabkan kamu kenal siapa orang dalam gambar ni, maka kubur kamu diluaskan 70 depa sekarat ni. 70 depa. Dan ikut-ikutnya tempat kamu asalnya ni kat tempat ni ditunjukkan gambar neraka Allah. Ni tempat asal kamu ni. Tapi sebab kamu berjaya jawab gambar ni siapa punya, maka tempat kamu nanti di sini ditunjukkan gambar syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kata, berehatlah kamu sebentar di sini sehingga kamu dipanggil, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak nanti. Hadis ni bau mafhum beritahu pada kita
kelebihan orang yang banyak mengingati kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni, hadirin hadirat, kalau tengok orang kat bandar tu pakai jubah. Contoh. Duk jangan dalam hati kita ni duk bajet alim sangat pun. Tak payah lagi pasar raya ni pakai jubah. Rasa kita sendiri pun dengan sunnah baginda Nabi pun jadi segan. Maka hadirin hadirat, Nabi sebut dalam hadis, mereka-mereka yang menghina sunnah Nabi, yang meringan-ringankan sunnah Nabi, sewaktu kita berada di padang mahsyar, Allah beri kelebihan kepada kita ni boleh minum daripada telaga Haud, telaga bilik baginda Nabi. Diberi minum kepada umat baginda Nabi, kita semua ni. Namun ada malaikat halau di antaranya. Nabi tanya, wahai malaikat, kenapa kamu halau umat aku ni? Malaikat kata apa, ya Rasulullah? Betul mereka umat kamu, tapi mereka yang menghina kepada sunnahmu, yang tak percaya kepadamu, maka mereka tak layak untuk minum air daripada telaga ini, ya Rasulullah. Maka jangan dihinakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang pakai kakai kain pelekat pun dah rasa semacam dah kita. Tengok orang yang pakai seluar pendek, ini dah biasa lah Ustaz. Ni masalah orang zaman sekarang ya. Maka hadirin hadap mati Allah SWT, jangan terasa suatu dalam hati kita apabila mereka yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang paling mudah untuk kita fahami. Dan yang kedua, Nabi sebut dalam sebuah kisah, sewaktu kita berada di padang mahsyar Allah, ada orang yang kena hisap ni, amal jahat dia cukup banyak. Apabila ditimbang, memang jahatnya banyak, berat, yang baiknya ringan. Automatik malaikat tengok kalau jahat ni banyak, yang baik ni ringan, tempatnya neraka. Diseret hamba Allah ni nak pergi ke neraka. Sewaktu diseret, Nabi nampak umat dia kena seret. Sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beritahu kepada malaikat, wahai malaikat Allah, sebutlah dengan umatku ini, nak bawa ke mana mereka ni? Malaikat pun beritahu, ya Rasulullah, kami nak letakkan dia ke dalam neraka Allah. Malaikat Nabi kata, ya wahai malaikat Allah, rahmatilah dia pada hari ini. Malaikat ni kita tahu, dia punya sistem kerja dia, macam mana yang diberitahu dalam buku, itulah dia. Dah tahu memang amal jahat, dah tak boleh bincang-bincang lagi dah, tempatnya neraka. Kalau amalnya baik, tempatnya syurga. Itu je. Dia punya formula matematik dia. Akhirnya, Allah beritahu kepada malaikat, wahai malaikatku, oleh kekasih aku tu, berikan aja. Malaikat dapat perintah daripada Allah. Akhirnya, malaikat tanya, ya Rasulullah, sekarang ni nak buat apa? Apa yang kamu nak dengan hamba-Mu ini, dengan umat-Mu ini? Nabi kata, timbang sekali lagi amal dia. Timbang sekali lagi. Jawapannya sama. Jahatnya banyak, baik sedikit. Akhirnya Nabi keluarkan sesuatu daripada koceknya yang mulia. Diletakkan pada timbangan yang baik, sehingga jadi berat, yang jahat tadi jadi ringan. Suka si hamba Allah ni, alhamdulillah. Confirm dah ni syurga. Malaikat pun, sebab sistem matematik dia, kalau yang baik ni berat, tempatnya syurga. Maka diizinkan masuk ke dalam syurga Allah. Sebelum dia masuk, dia tanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu yang memberikan kelebihan kepada aku pada hari ini? Dia tak kenal Nabi dia. Nabi beritahu, wahai umatku, aku ni Nabi kamu. Aku ni Nabi kamu. Suka orang tu, ya Rasulullah, apa yang saya buat sehingga kamu berikan kelebihan pada saya pada hari ini? Nabi SAW sabda, disebabkan yang aku keluarkan daripada poket aku tadi tu, itulah sekali selawat yang kamu berikan kepada aku sewaktu berada di dunia satu masa yang dahulu. Satu selawat akhirnya menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat, bulan yang cukup baik ni, nak tak nak wajibkanlah diri kita, selain daripada banyak membaca kepada Al-Quran,
banyaklah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadap mati Allah SWT suka untuk kita ungkap satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah anhu. Qala utitu ummati fi syahri Ramadan hamsam lam yu'tuhunna nabiyyu qabli. Nabi beritahu bahawa umatku ini diberikan 5 perkara. 5 perkara ni tak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Siapa yang dipandang dengan pandangan rahmat tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kala termasuk yang tukang cakap ni. Kita tengok contoh malam pertama Ramadan kita ni hari Isnin malam Selasa, malam pertama. Ramai orang malam tu. Setengah orang kata, ini malam pertama je ramai. Malam nanti 15, tinggal separuh. Malam 20, hilang lagi separuh. Pandangan kita macam tu. Tapi Nabi mengajar kepada kita, jangan bersangka buruk dengan orang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis ni, malam pertama, Allah dah beri dah ganjaran cukup hebat kepada manusia-manusia yang menghidupkan malam dalam bulan Ramadan. Maka sebab tu hadirin hadap mati Allah SWT, apabila orang datang melakukan ibadah, poin yang kita nak sebut, jangan sangka buruk dengan orang. Sebab apabila kita bersangka buruk, nescaya kita sendiri akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah, 2 orang ulama qiraat, mahir tentang Al-Quran. Seorang namanya Imam Kisai dan seorang lagi namanya Imam Yazidi. Imam Kisai jadi solat imam fardu antara subuh ataupun maghrib ataupun isyak. Lepas baca Fatihah, baca surah Kafirun. Baca surah Kafirun ni tak jumpa je ujung. Dia terpusing. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terpusing, tak jumpa ujung. Maka akhirnya Imam Yazidi yang ada kat belakang ni sambung, bantu. Akhirnya barulah jumpa jalan ujung, barulah boleh rokok. Habis sembahyang, Imam Yazidi yang ada kat belakang kata apa? Hari ini ada seorang ulama Kufah mahir dengan ilmu Al-Quran, surah Kafirun pun terlupa. Bahasa kita mudah kata apa? Takkanlah surah-surah lazim ni boleh lupa. Padahal 10 qiraat yang dia orang tak mahir dia boleh mahir. Tiba-tiba surah Kafirun boleh lupa. Esoknya Imam Yazidi yang tegur ni jadi imam. Imam yang lagi seorang ni jadi makmum. Tukar. Lepas baca doa iftitah, baca surah Fatihah. Allah uji. Semalam kamu kata orang, hari ini Allah uji dia. Uji kat mana? Allah lupakan dia dengan Fatihah. Lupa dengan Fatihah. Imam yang semalam dia gagah lagi surah. Ini Fatihah lupa. Akhirnya habis sembahyang, Imam Yazidi kata pada kawan dia, ni kata apa, wahai sahabatku, kamu jangan kata apa-apa. Aku hari ini diuji kerana semalam aku bersangka dengan kamu. Akhirnya Allah tarik nikmat pada aku, nunjukkan betapa lemahnya diri aku pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, kalau kita diberi kelebihan untuk beribadah, jangan sangka buruk dengan orang yang lain. Itu poin yang paling penting. Kerana hari ini kita mampu beribadah kerana rezeki Allah SWT beri. Rezeki Allah SWT beri. Dan kita doa moga-moga orang lain pun dapat sama-sama beribadah sama dengan kita. Sebab orang Islam mesti tanam konsep dalam diri dia, biar dia menjadi asbab orang lain masuk surga. Tuan-tuan baca Quran, tiba ada orang kat sebelah. Kalau tuan-tuan kuatkan sikit bacaan tuan-tuan, bukan orang tu semayang lah, maksud dia duduk saja-saja. Oh, semayang kita kena slowkan bacaan. Dia duduk saja-saja, kita kuat sikit bacaan Quran kita. Akhirnya dia boleh dengar. Walaupun dia tak baca, tapi sebab dia mendengar kalam Allah, dapat pahala dah. Sebab daripada kita yang baca. Begitu juga puasa ni tuan-tuan. Orang kata,
Sedekah kalau nak bagi makan buka puasa ni Ustaz, biarlah banyak. Sedekah ni bukan fikir banyak atau sedikit. Yang penting beri. Yang penting beri. Ada orang boleh sedekah banyak, tapi lepas tu dia tak sedekah langsung. Satu hal. Ada orang boleh sedekah sikit tapi dia istiqamah. Bagus. Ada orang, kalau dia boleh sedekah banyak, istiqamah tu lagi bagus. Tapi yang poin paling penting, hadirin hadap mati Allah SWT, sedekah. Sedekah. Kerana Allah berikan kelebihan orang yang bersedekah. Ganjaran yang cukup hebat dunia dan juga akhirat. Tapi jangan harapkan ganjaran atas dunia ni. Ganjaran atas dunia ni tuan-tuan, kalau dapat ganjaran berapa kali ganda pun semua boleh habis. Ada sebuah kisah tuan-tuan, ni kisah rakyat je lah. Ada seorang ni, bapak budak ni, dia beritahu pada anak dia, dah lama tak bagi apa dekat tok guru ni. Jadi, ada ubi ayah tanam tu ada hasilnya, kamu pergilah hantar rumah tok guru kamu. Anak dia ni pun ikutlah. Pergi rumah tok guru dia. Beritahu tok guru ni, ayah bagi ubi kayu. Oh, Alhamdulillah. Tok guru ni pula sifat dia, kalau dia dapat sesuatu, dia mesti balas. Apa yang dia ada mesti bagi juga. Balas balik. Rasa tak sedap. Tanya rumah dia ada apa-apa, tak balas. Tak beli barang apa lagi bang? Gula, garam, semua pun habis. Habis belakang semua. Lala, apa yang kita ada? Ada tu lembu seekor kat belakang rumah tu. Akhirnya, dia pun dah tak ada, bagi je lah rezeki budak tu lah. Bagi lembu seekor. Budak ni pun balik, kata baloi sedekah macam ni. Bagi ubi kayu, dapatnya lembu. Seronok dia, balik. Tengah-tengah jalan ni, kawan dia semua tanya, Mat, mana dapat lembu ni? Tok guru bagi. Kenapa? Bagi ubi kayu. Yang lain semua, untung bisnes dengan tok guru ni. Kalau bagi ubi dapatnya lembu, bagi zirafah apa pula? Beritahu bapak dia. Bapak pun mata duitan juga. Kan? Beritahu pak, tadi si Mat tu bagi ubi kayu, tok guru bagi lembu pak. Ambil lembu seekor kat belakang tu bagi tok guru kamu. Pergi rumah tok guru dia. Beritahu tok guru ni ayah bagi lembu. Tok guru pula, Alhamdulillah, terima kasih. Pergilah dapur. Tanya rumah dia ada apa-apa tak? Tak ada bang. Apa je yang ada tu ubi kayu yang budak tu bagi tadi tu. Tok guru ni pun dah ada ubi kayu, ambil ubi kayu tu bagi kat belakang. Budak tu dah fikir berapa kali das kena sebat dengan bapak dia hari ni. Untung tak untung sungguh bisnes hari ni. Orang yang pertama tadi bagi ubi kayu, memang niatnya nak bagi, akhirnya Allah beri balasan yang baik. Dan apabila seorang niatnya untuk mendapatkan hasil daripada dunia, dia akan dapat, tapi biasanya akan kecewa. Macam cerita tadi ya. Dia mengharapkan balasan. Dapat juga, tapi dapat apa? Ubi kayu. Berinya apa? Lembu. Oi, tak untung bisnes macam tu. Maka sebab itulah hadirin hadap mati Allah SWT, dengan bulan yang cukup baik ini, buatlah segala macam kebaikan. Yang kedua, Nabi SAW sebut, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Nabi nak sebut dalam hadis ni, beritahu pada kita bahawa cerita pasal hari akhirat bukan dengan jasad kita. Kalau dengan jasad kita ni, Nabi sebut titian sirat itu lebih halus daripada ibarat selai rambut dibelah 7. Rambut yang kalau selai pun buat titi confirm kita jatuh, lagilah dibelah 7, lagi confirm kita jatuh. Tapi Nabi nak ajar apa pada kita? Bahawa cerita hari akhirat ni, yang penting amal yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia tak puji, tak sebut, tapi yakinlah balasan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah hadirin hadap mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata tadi, antara kelebihan amalan yang cukup-cukup, seboleh-bolehnya jangan ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Apa dia? Sedekah juga. Sedekah. Bagilah. Tak banyak pun apa yang kita ada, bagilah. Ada orang nyangka dengan sedikit itu akan memalukan dia. Contoh kan, sembahyang Jumaat, lalu tabung tu, tak tahu lah sini lalu tabung ke tak. Tadi dah bawa dah duit RM5, RM10, nak bagi lah. Entah macam mana naik motor, duit tu terbang. Yang ada tinggal apa? Duit shilling. Jenis pula bekas tu besi. Masuk duit shilling ni, Tok Imam, Tok Khatib kat depan ni pun boleh tengok balik siapa yang bagi tu. Haji ni bawa aja Mercedes, bagi duit shilling kat kita kan.
Kita fikir dengan shilling tu, oh, kalau masuk ni malu ni. Malu. Kita fikir, ketika tu kalau kita masuk, itu datang pahala pada kita. Kita akan besarkan malu kita. Malu kita. Oi, kalau masuk ni malu ni. Sebab sikit. Sebab tu kita kata hadirin hadap mati Allah SWT, sedekah ni bukan kira banyak ataupun sedikit. Tapi berilah. Berilah. Kadang-kadang dengan kita sedekah RM1 tu, kalau ada 100 orang, dah berapa dah? Dah berapa? Walaupun orang bagi RM1 aja pada waktu tersebut, lebih lagi lah. Sebab tu dalam Islam adanya takaful ijtima'i. Kongsi sama-sama rezeki yang kita ada. Moga ia akan datang keberkatan dalam diri kita. Yang ketiga, hadirin hadap mati Allah SWT, Nabi sebut bahawa para malaikat memohon ampun kepada Allah, orang yang berpuasa pada setiap hari dan juga setiap malam. Nabi beritahu, tuan-tuan fikir, sebelum Ramadan atau selepas Ramadan, cuba tuan-tuan bangun sembahyang sunat 20 rakaat. Lepas Ramadan nanti, Syawal nanti, habis Isyak, sejam tu, cuba sembahyang 20 rakaat. Oh, berat Ustaz. Letih Ustaz. Sebelum Ramadan sama juga. Tapi dalam bulan Ramadan ni, 20 rakaat tu saja je. Baca Quran pun, kalau bulan lain dapat selai tu, wali dah Ustaz. Tapi dalam bulan Ramadan ni, lepas tarawih, sambung lagi tadarus. Kat mana datangnya semangat kita pada waktu tersebut? Kerana doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita rasa ringan, sedap untuk melakukan ibadah. Maka sebab itulah hadirin hadap mati Allah SWT, dalam bulan yang cukup baik ini, gandakanlah segala amal kita di bulan ini. Yang keempat, hadirin hadap mati Allah SWT, Allah merintahkan kepada syurganya dengan kata, wahai syurga, persiapkan dan perhiaskanlah untuk hamba-hambaku agar mereka dapat berehat dari kepenatan dunia menuju ke tempatku dan menerima kemuliaanku. Allah SWT, Nabi SAW sabda, balasan mereka-mereka yang berpenat dalam bulan yang cukup baik ni. Nabi sebut, tempatnya mana? Syurga. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, antara masa yang cukup baik, yang Allah ambil nyawa kita ni bila? Selepas daripada Ramadan. Selepas daripada Ramadan. Kerana bulan ni, tempohnya Allah SWT hapuskan dosa kita dengan cukup mudah. Tempohnya Allah SWT beri ganjaran yang cukup banyak. Maka hadirin hadap mati Allah SWT, janji Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi kepada mereka yang berpenat untuk melakukan ibadah dalam bulan ini adalah syurga Allah SWT. Walaupun kita tengok tengah-tengah hari tu, air tu Allah, padahal air masak tu biasa je kita tengok bulan-bulan sebelumnya. Tapi datang bulan Ramadan ni, air masak tu Allah, selera benar waktu tersebut. Selera benar. Ni pula letak kurma kat sebelah ni kan. Ni kalau silap-silap ni boleh makan terus ni kan. Nak katanya dalam bulan macam ni nampak apa pun jadi sedap. Pada bulan lain tu biasa je. Biasa je. Tapi dengan kepenatan kita menahan sabar, yakinlah syurga Allah SWT boleh pergi kepada kita. Yang terakhir hadirin hadap mati Allah SWT, Nabi SAW sabda, sungguhnya pada malam terakhir Ramadan diampunkan seluruh dosa mereka. Maka seorang lelaki bertanya, adakah mereka itu yang diampunkan dosa adalah mereka yang berjumpa malam Lailatul Qadar? Nabi kata tidak. Ibarat seperti mana orang yang bekerja 30 hari, maka akan diberi gajinya pada hari yang ke-30. Nabi SAW nak beritahu apa dia? Bagi mereka yang menjalani Ramadan dengan penuh keinsafan, penuh keimanan, ganjaran yang akan diberikan apa dia? Pengampunan dosa yang telah dilakukan sebelum daripada ni. Sahabat tanya, diampunkan dosanya sebab jumpa malam Lailatul Qadar ke? Tidak. Tapi sebab dia dah berada 30 hari dalam bulan Ramadan ini. Maka hadirin hadap mati Allah SWT, kita katakan sebentar tadi, bahawa rebutlah segala macam amal-amal yang boleh menambahkan pahala kita. Kerana pada bulan inilah segala perkara-perkara sunat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nampak tabung tu kan? Tabung imarah tu pakai isi semua. Kan? Tak isi banyak pun isilah apa yang ada. Yakinlah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Yakinlah
dengan kita berpenat-penat datang sembahyang fardu, datang sembahyang tarawih, bangun dengan segala macam kepenatan di hari ataupun di musim yang cukup panas, yang cukup terik ini, maka Allah berikan ganjaran yang terbaik untuk kita. Dan pastikan sumbernya ataupun hatinya dalam melakukan segala ibadat itu adalah ikhlas. Kerana itulah punca untuk Allah berikan ganjaran kepada kita. Buat macam mana banyak, kalau tak ikhlas pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hadirin hadap mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri keizinan untuk kita melalui bulan yang cukup bahagia ini dengan sepenuh-penuhnya, dan akhirnya Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, himpunkan kita di syurganya kelak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah SWT teruskan beri keizinan untuk kita menambahkan lagi amal-amal yang lain, dan moga asbab ini juga kita boleh menarik saudara mara kita untuk menuju ke syurga Allah, dan damailah kita ketika mana berada di sana nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum terlupa, adik nadab mati Allah SWT ada hajat, orang minta beritahu masjid mana tadi? Masjid mana? Masjid At-Taqwa. Ada buka di sana, jemput adik mana yang boleh, dan lepas tu ada tazkirah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan amal yang kita tambah ini Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran pahala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala وارزقنا فهما وعمل بهما اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما وعمل بهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Rambut.